Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang ceria ini 13/9/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Kita masih lagi perbincangan kita dalam membongkar dan mendedahkan tembelang puak-puak munafik yang muncul di Madinah pada saat itu dan berterusan menjadi duri dalam daging, menjadi gunting dalam lipatan sejarah, sehinggalah kepada hari kiamat adanya golongan-golongan ini yang kita minta Allah SWT lindungi kita, keluarga kita, para pelajar kita dari sifat yang buruk, yang jahat ini. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat munafik dan amalan kami daripada sebarang sifat riya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pendedahan yang pertama dalam siri yang lepas, kita sudah tengok perangai, kerana tingkah laku si munafik yang mengaku beriman dengan lidah tapi kufur dengan hati. Mereka cuba nak memperdaya, nak tipu Allah, nak tipu orang beriman, nak tipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya mereka yang tertipu. Punca terjadinya demikian, fi qulubihim maradun, kerana dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang paling bahaya dalam dunia ini bukan kencing manis, bukan darah tinggi. Itu penyakit fizikal yang boleh kita berubat di hospital insya-Allah. Tetapi penyakit yang melanda hati, penyakit syak, penyakit syirik, penyakit khurafat, ini penyakit yang cukup berbahaya. Baik para pelajar sekalian, kita sambung bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surat 8 bermula ayat 11 sehingga ayat 16. Baik, kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Kita sambung perbincangan kita ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka yang berpenyakit dalam hati tadi, si munafik, janganlah kamu membuat bencana dan kerusakan di muka bumi. Bila orang cakap tu, ai idza qila lil munafiqin, bila diberi nasihat kepada bapak munafik, mu janganlah buat kerusakan di atas muka bumi bimaksiatillah, dengan melakukan maksiat, wa bin nifaq, dengan sifat munafik berpura-pura bermuka-muka, talam dua muka, wa bil kufri, dan kekufuran yang terkandung dalam hati kamu, wattikhazul kafirina awliya, kamu jadikan kafir-kafir tulen itu sebagai wali kamu, teman rapat kamu, teman setia kamu, wasaddi an sabilillah, dan kamu juga menyekat dari jalan Allah, watta'wiqi an ta'atihi, kamu halang orang daripada mentaati Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal irjaf, duduk berjalan sana sini menjadi batu api, nak laga-lagakan orang, dan banyak lagi penyakit-penyakit, kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh munafikin. Mana kerja jahat ni, munafiklah gitu. Duk pecah belah, porak-perandakan kesatuan ummah, bawa menubuhkan, dia panggil cyber terupa yang nak menyerang Islam. Macam-macam lah dia punya kerenah yang dia buat. Bila orang pergi nasihat dia, jangan buat la tufsidu fil ardi, jangan buat benda tak baik atas muka bumi weh. Dia jawab, qalu innama nahnu muslihun, ai kamu tak kenal kami ke? Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Kami ini muslih. Apa nama muslihun? Golongan reformasi. Golongan reformasi ini yang nak bawa pembaharuan, nak bawa kemajuan, nak membina tamadun. Dia punya ayat dia betul-betul digunakan oleh munafikin sebagai muslih, ai reformis. Buat reformasi dia panggil. Ini Allah Ta'ala guna perkataan muslihun, mengaku mereformasi. Allahu Akbar. Jadi yadda'un, mereka mendakwa apa kerusakan yang dia buat tu islah. Inilah gerakan pembaharuan, inilah gerakan reformasi. Apa pula kerusakannya? Jadi kita tengok perangai-perangai macam ni, janganlah kita tiru, jangan kita cari simptom-simptom yang dibuat oleh munafik. Buat kerusakan dalam muka bumi, apa saja kerusakan yang ada, porak-porandakan masyarakat, merosakkan harta benda awam, contohnya di atas nama reformasi. Kita kata subhanallah, kerana itulah kata di para ahli sejarah, at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah akan berulang watak yang berbeza. Maka kita jauhkan diri daripada sifat-sifat mengaku nak buat baik, mengaku sebagai muslih, sebagai orang nak membaik pulihkan masyarakat, tetapi sebenarnya mufsid, bukan muslih. Mengaku reformis, tapi sebenarnya mufsid yang merusakkan masyarakat. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat yang buruk ini. Maka Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas mereka. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerusakan, tapi mereka tidak menyedari.
ai humul mukhalifuna fil haqiqati amrullah. Yang sebenarnya yang dok mengaku muslih, yang mengaku reformasi itu, mereka lah yang menyalahi pada hakikatnya segala arahan Allah Azza wa Jalla bil kufri wal ma'asi, dengan melakukan kufur dan maksiat, walakin la yadrun, tapi mereka tak tahu, wala yaftunun, mereka tak sedar, ila annama yaf'alunahu huwa fasadun fil haqiqah, apa yang mereka buat sebenarnya satu kerusakan. Jadi kerja dianya batu api, laga-lagakan orang, suruh benci kepada Nabi, benci kepada orang Islam, nak runtuhkan institusi yang dibinakan oleh Nabi SAW, negara Islam yang baik. Maka inilah perangai jahat yang mengaku muslih, mengaku reformis, tapi sebenarnya mufsid. Dia muslih, lawan dia mufsid, perusak, yang merusakkan. Allah kata mereka sebenarnya makhluk perusak, tapi mereka tak sedar, ataupun buat-buat tak sedar. Dia bukan tak sedar pun, dia sedar, tapi buat tak sedar. Orang Kelantan kata wak lolok tak tahu, tahu rupanya. Maka selepas daripada mereka mengaku beriman, mengaku muslih, maka Allah Ta'ala akan dedahkan tembelang mereka satu demi satu. Tembelang mereka akan dibongkar satu demi satu. Kita akan nampak pergerakan-pergerakan yang mencurigakan. Kita akan nampak apa yang mereka buat, satu perkara yang diketahui oleh umat Islam dan didedahkan oleh Al-Quran. Karena itulah munafiqin, dia sangat bimbang, takut-takut turun ayat baru menceritakan tentang hal mereka. Itu perkara yang dia sangat menakutkan mereka. Sebab bila Tuhan sebut turun, nak engkar tak boleh. Ini ayat Quran, bukan main-main. Mu jangan duduk kelentor orang tak tahu pasal. Mu nak kelentor orang lain mungkin boleh, tapi nak kelentor, nak tipu orang Islam yang ada wahyu bersama mereka yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti mereka tidak berjaya, mereka tidak akan mampu. Mari kita berpindah ke ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Ai idza qila al munafiqin, hei puak munafik, berimanlah, letaklah kepercayaan, letaklah keyakinan kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percayalah kepada Nabi, percayalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah, kama amanan nas, sebagaimana manusia lain beriman. Ulama tafsir kata ijma'ul mufassirin ala anna al-murad bin nas fi hadhihi al-ayat ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu bihi. Maksud nas di sini ketika turun ayat Quran ini ialah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beriman dengan baginda. Jadi berimanlah seperti orang tu, maknanya sahabat Nabi tu yang duduk yaltafuna haulan Nabi, yang mereka berada di keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa kamu duduk tabligh, kamu duduk kepeningan macam ni? Apa dia jawab? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ini orang sombong. Mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Subhanallah. Bahasa munafik ini panggil kepada sahabat-sahabat Nabi sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rendah pemikiran, orang yang tak cerdik, zaul jahli wa dha'fir ra'i, orang jahil, orang lemah pemikiran, wa qillatil ma'rifati bil masalih wal mafasid, orang yang tak pandai buat penilaian benda yang baik, benda yang buruk. Kita ni reformis, kita ni dipanggil muslih,
Tapi puak-puak hak ikut Muhammad tu geng-geng yang du'afa, sufaha, orang yang bodoh, orang yang tak cerdik. Jadi kita ni jangan duduk bodohkan orang. Ada setengah orang ni kalau tengok orang tak setuju dengan dia, geng-geng bodoh tu, puak-puak bodoh tu berlaku tu. Jadi membodohkan orang sebab orang tak bersama dengan dia ni satu perbuatan yang telah diguna pakai oleh puak-puak munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para jemaah, kalau kita nak buat analisa ke, buat kajian ke, buat apa, jangan mudah memperbodohkan orang. Bahasa jahalah, bahasa jahil, bahasa bodoh, jangan. Sabar dulu. Ni yang memperbodohkan orang siapa? Geng-geng munafik ni duk bodohkan orang. Maka Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas mereka. Siapa bodoh sebenarnya? Siapa yang bodoh? Sedap kata orang bodoh, sufaha tu. Siapa bodoh? Tengok ayat. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Tuhan balas balik. Dia nak tipu, yukhadi'una wa yakhda'un. Sufaha, Allah kata mereka tu sebenarnya yang bodohnya. Duk kata ke orang, humus sufaha, mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Dia tahu siapa dia bodoh, tapi dia tak mengaku. Duk tuduh orang tu bodoh, orang ni bodoh. Hak sebenar yang bodohnya dia. Allahul musta'an. Baik, kita pindah ke ayat 14. Apa lagi perangai si bodoh? Yang sebenarnya bodoh ni siapa? Puak-puak dia lah, puak-puak munafik ni. Wa idza laqul ladzina amanu, maaf, apa ni? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, si munafik ni jumpa orang mukmin, jumpa orang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Payuh nak cerita orang lagu ni. Ai idza laqiyal munafiquna al mu'minin, buat munafik jumpa orang beriman, azharu lahumul iman nifaqan, mereka menzahirkan kononnya mereka orang beriman, tapi sebenarnya itu adalah merupakan nifak, pura-pura main-main, berselindung di sebalik pakaian iman untuk menghalalkan perbuatan jahat mereka. Inilah sangat berbahaya. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka bersama apa ni, wa idza khalau ila syayatinihim, dan manakala mereka kembali pada syaitan-syaitan mereka. Allah ni, Allah panggil syaitan kepada ketua-ketua munafikin. Siapa dia syaitan? Tengok nota di bawah kata, ketua-ketua orang munafik yang kafir itu disebut syaitan sebab nama syaitan itu digunakan kepada penderhaka yang kufur dan melampaui batas, sama ada dari manusia atau jin. Kita belajar ke dalam surah An-Nahl dulu, minal jinnati wan nas. Syaitan tu ada dua kumpulan, sama ada jin atau manusia. Syaitan ni sifat. Dia ada jin, anak beranak dia juga iblis, lepas tu dia ada manusia. Di kalangan jin yang derhaka, manusia yang derhaka, manusia yang keras kepala, nama dia syaitan. Kena faham situ. Syaitan itu bukan satu makhluk lain. Dia sama ada dia jin atau manusia yang jahat, maka itu nama dia syaitan. Kerana itu Allah Ta'ala sebut ini, wa idza khalau ila syayatinihim, bila buat munafik ini balik kepada ketua-ketua syaitan dia. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik itu. Dia kata apa? Bila dia balik kepada geng-geng dia, syaitan-syaitan dia tu, dia cakap apa ni? Dengar dia.
qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bos, awak nampak saya duduk dengan orang Islam tadi, duduk nampak dengan orang bodoh-bodoh tadi, jangan marah. Sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang-orang yang beriman. Ini kita bimbang ni. Dia pergi duduk dengan orang Islam, macam baik ya, macam happy ya bercakap. Tapi dia takut bos dia marah. Dia balik menghadap bos, cium tangan bos. Bos jangan bimbang, nahnu ma'akum ala dinikum. Kami ikut kamu. Kami tak percaya dengan Muhammad. Kami lawan dia. Tapi kami duduk dengan dia tu, orang panggil mustahzi'un, ai sukhriyah, memperolok-olok main, perli main. Orang Kelantan kata, tulis bahasa Kelantan kata, nak nganyi tu makna perli. Kita duduk dengan dia tu, perli ya. Dia kata amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita kata kita beriman dengan Allah, tapi kami tak percaya pun. Payah weh main dengan puak munafik awak tak nampak. Kalau hak kafir tu senang. Mustahzi'un ay sakhirun, maknanya perli main. Istihza, memperolok-olokkan, main-main dengan puak-puak Islam tu. Kita tak ikut dia, kita pergi main-main gitu je. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala balas, respon kepada kata-kata mereka, nahnu mustahzi'un. Allah balas. Allah kata apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas, memperolok-olokkan mereka. Tuhan buat main ke mereka. Perolok ya, Tuhan balas balik. Ai innallaha ta'ala ajra lahum malil mu'minina minal ahkamiz zahirah. Baiklah, oleh kerana munafik, kamu ni mengaku beriman, mengaku ikut Nabi SAW, maka Allah Ta'ala benarkan orang Islam menggunakan pendekatan berinteraksi dengan munafik dengan hukum yang zahir. Dia kata dia beriman, kita kata tak apalah, nak macam mana awak kata berimanlah pada zahirnya. Jadi bila dia mengaku beriman, tak boleh lagi kita bunuh dia, tak boleh lagi kita memperlakukan dia sebagaimana orang kafir, walaupun dia tu memang kafir, menentang Islam, tapi oleh kerana dia sembunyi, jadi kita ambil hukum zahir. Ambil hukum zahir. Jadi apa makna Allah Ta'ala perli mereka, Allah Ta'ala main-main dengan mereka? Apa dia maksud? Atas dunia sama. Bahkan Abdullah bin Ubay, letak molek nama bapa munafik Madinah ni, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni sebenarnya berdendam dengan Nabi SAW. Sebab setelah berlakunya peperangan Bu'ath yang berlaku di Madinah sebelum Nabi hijrah, boleh katakan penduduk Madinah sepakat untuk melantik Ibnu Ubay ini, bin Salul ini, menjadi ketua mereka. Tengah duk cari tarikh pertabalan, cari tarikh akad sumpah, nak jadi raja Madinah ni, nak jadi presiden ke Perdana Menteri Madinah. Tiba-tiba bertukar kerajaan, Nabi datang. Maka disitulah bermulanya dendam kesumat yang tak habis-habis berpanjanganlah, sampailah dia mati. Bila dia mati, anak dia mari jumpa Nabi SAW, minta nak baju Nabi, nak pakai kaya dia, tak dalam kaya kafan. Nabi beri. Bahkan Nabi nak solat lagi jenazah dia. Maknanya dalam sudut hukum zahir, kita pakai apa yang dia mengaku. Yang batin, wallahu yatawalla sarair, Allah Ta'ala yang menjatuhkan hukum yang sebenarnya. Maka kerana itulah Allah jawab sini, Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala mempermain-mainkan dengan mereka apa? Zahirnya di atas dunia ni macam orang Islam, mati ditanam di kuburan pakai, kuburan orang Islam.
tetapi Allah Ta'ala akan bezakan di antara mereka dengan orang mukmin di akhirat. Di akhirat kamu tak ada bahagian. Wa yulqi bihim fid darkil asfali minan nar. Allah Ta'ala akan telah sediakan untuk puak-puak munafik ini duduk di asfal, di dasar neraka. Minta maaf dah, saya guna perkataan dialek Kelantan. Orang Kelantan kata kalau dasar hok bawah sekali tu, hok kerak tu, nama dia patak. Bahaya tak bahasa ni kalau luar. Tapi kalau mai Kelantan kata ni dia abduk di patak puyuk, maknanya bawah sekali. Jadi kena tahu juga bahasa orang, jangan salah faham. Apa ni cakap lah. Bahasa dia kalau kata patak tu makna bawah sekali. Fidarkil asfali, lapisan yang paling bawah sekali. Ini kena tulis terjemahan tu, jangan salah faham. Maknanya fakadzalika istihza'un bihim, inilah yang dikatakan salah satu daripada Allah Ta'ala perli mereka. Allah Ta'ala istihza', main-mainkan mereka. Atas dunia dia main-main orang Islam. Sekarang ni tengok atas dunia dia mau ambil hukuman orang Islam yang zahirnya boleh duduk sekali dengan orang Islam. Kalau pergi berperang ikut sekali, minta harta ghanimah. Kalau kamu mati nak tanam ke orang Islam, tapi di akhirat kami bezakan antara kamu dengan orang Islam. Jangan duk dakwa kami orang Islam juga, kami orang yang baik. Allah kata tak ada. Allahu istihza' bihim, mengaku Islam, oleh kerana kamu ni menzahirkan Islam, batinnya kufur, aku letak dasar bawah kali, asfali minan nar, lapisan neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Maka kata di para ulama, haza minallah muqabalatan ala istihza'ihim bil mu'minin. Inilah balasan yang Allah sediakan sebab mereka mempermain-mainkan orang Islam, maka Allah Ta'ala istihza' dengan mereka di akhirat esok. Al jaza'u min jinsil amal, balasan biasanya diberi mengikut kategori amal. Atas dunia dulu memperli orang, hina orang, di akhirat terimalah balasan. Allahu Akbar. Ayat ini seperti tanda ni pelajar, ayat ini sama seperti ayat surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang yang mempermain-main, perli, menghina orang mukmin dalam sedekah. Orang mukmin ni dia ikhlas. Orang ikhlas. Bila Nabi galak ke sedekah, mereka balik cari rumah apa yang dia ada. Mungkin ada 1 dirham, mungkin ada 1 dinar, mungkin ada beberapa tamar untuk maka mereka sedekah lillahi ta'ala. Jadi puak munafik dia permain-main. Alah, malu ke Tuhan lah, bagi sedekah 1 dirham. Macam kita hari ni bagi sedekah 1 ringgit. Apalah. Bagi sedekah 1 cupok beras, seekor ayam. Jadi dia mempermain-mainkan orang Islam. Walladzina la yajidun illa judahum, orang yang tak ada benda, orang mukmin, orang miskin, bagi apa dia ada, fayaskharuna minhum, mereka perli, mereka hina, mereka ejek orang muslimin. Sakhirallahu minhum, Allah Ta'ala akan perli, akan ejek mereka di akhirat. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang cukup pedih. Jadi ini ayat ini menghuraikan ayat yang kita baca sekarang. Di surah At-Taubah ayat 79. Tengok di akhir ayat Allah kata apa? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas. Mana atas dunia ni dia meraba-raba dalam kesesatan, nak mencari sikap, nak mencari kedudukan, nak mencari apa yang ada. Maka di akhirat esok Allah Ta'ala padamkan cahaya. Mereka duduk dalam gelap, meraba-raba berjalan nak melintasi sirat. Ketika itulah mereka akan jatuh ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Mereka tak tahu nak gimana. Allahu Akbar. Baik, kita tutup ayat kita dengan ayat 16. Ulaika alladzina ishtarawud dhalala bil أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Petunjuk Nabi ada depan. Dia beli hak sesat yang dibawa oleh Yahudi, yang dibawa oleh siapa-siapa.
kita mengatakan inilah manusia yang celaka, manusia yang rugi besar. Duduk dengan Nabi, mereka jadi penentang Nabi. Karena itu ana kadang-kadang bila budak-budak duk nasyid, "Lau kana bainana al-habib." Kalau Nabi ada bersama kita sekarang, kita alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita hidup di zaman sekarang, tapi Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang Islam. Allah pilih kita menjadi pencinta sunnah, nak ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW setakat yang kita mampu. Alhamdulillah. Tapi kalau Nabi ada bersama kita, adakah kita kumpulan mana? Mungkin, na'udzubillah, kita minta perlindungan, tak mungkin duduk dalam kumpulan ni. Kumpulan orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, ataupun lawan betul-betul kafir. Jadi tak usahlah duk main laukan abai. Kalau Nabi ada, kalau Nabi ada, kita kena letak Nabi ada bersama kita sekarang. Apa dia? Ajaran dia. Walaupun roh jasad dia berada di Madinah, Nabi berada di alam barzakh, bukan lagi alam kita, tapi ajarannya tak mati. Ajaran Nabi tidak akan mati sampai hari kiamat. Sunnah Nabi sentiasa hidup. Maka kita berdoa pada Allah SWT, Allahumma ja'alna min ansaris sunnah. Kata, Allahumma ja'alna min ansaris sunnah al-mutamassikina biha. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang menjadi pendokong sunnah, yang akan berpegang dengan sunnah Nabi SAW sepanjang hidup kami. Kita mempertahankannya, kita mengamalkannya, dan kita berdakwah, mengajak orang kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu sepatutnya. Nama kita Ahlus Sunnah, tapi kita dakwah kita sebagai Ahlus Sunnah, amalan pula tak ikut sunnah. Ini benda pelik. Dia panggil declare. Zaman orang mengisytiharkan, mengaku hak dia tapi bukan hak dia. Ini berat kita. Ngaku Ahlus Sunnah, tapi bila cakap ini sunnah Nabi, sunnah ni sunnah pun tak pakai, kita pakai hak tok ayah kita ajar. Tok ayah kita ajar ambil mana? Ambil dari sunnah, na'am, fabiha wa ni'mat. Ajar ambil tempat lain, kita kata la, kita ada bainana wa bainakumus sunnah. Depan kami ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah kita duk ajar anak-anak kita ni zikir pagi petang, zikir lepas solat, zikir pergerakan kita melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita bimbang takut kita ni dakwah Ahlus Sunnah tapi sebenarnya tak ikut sunnah. Jadi di sini Allah Taala gambarkan satu penyakit, ishtaru dhalalata bil huda. Mereka beli sesat dengan petunjuk. Mereka beli sesat dengan petunjuk. Apa jadi? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Tak ada untunglah perniagaan dia. Tak ada untung perniagaan dia, hidayah pun tidak ada. Maka kita mengatakan inilah satu perbuatan yang cukup rusak, yang cukup tidak baik. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Nota yang sebagai penutup kepada tafsir. Allah bandingkan keadaan mereka seperti orang-orang yang berniaga, yang tidak tahu cara berniaga dengan betul. Dia nak berjual, dia nak berbisnes, nak buka kedai, tapi tak tahu cara nak berniaga, cara nak sambut orang pun tak tahu. Maka orang-orang yang seperti ini bukan saja tidak mendapat laba, sedap kata bahasa lama tu, laba tu mana untung, tak dapat untung, bahkan modalnya hilang sekali dengan modal-modal. Seperti sebahagian daripada peniaga-peniaga yang peniaga kecil, dibantu oleh orang kaya ke, NGO ke, kerajaan ke batu, tapi oleh dia tak reti nak berniaga, akhir sekali dengan modal-modal dia bagi. Orang beri kambing pawah, suruh ambil susu, suruh ambil nanti beranak, ambil jual anak, dia pergi RM9,000. Nak kata apa? Allahu Akbar. Maka hilanglah modal yang dimaksudkan, hilang kepala modal. Modal yang dimaksudkan itu ialah sifat-sifat semula jadi yang suci sejahtera, yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai fitrah untuk menerima agamanya dan petunjuknya, tapi dia begitu tukar. Fitrah itu telah dirusakkan dengan perkara lain yang menakut, yang menjauhkan mereka dari Allah
azza wa jalla. Demikianlah huraian ayat kita ini, bermula ayat 11 sehingga ayat 16. Kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah petunjuk kepada kita. Dengan hidayah petunjuk inilah kita berjalan di atas muka bumi hari ini, dan dengan hidayah inilah kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, sampaikan kita ke syurganya. Amin ya rabb amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah tafsir ayat secara ringkas-ringkasnya. Tafsir secara ringkas. InsyaAllah kita berpindah kepada mencari al-fawaid, mencari faedah. Seperti biasa, kita akan bawa 5 faedah yang ringkas. Dia panggil fiqhul hayah, untuk kita laksanakan dalam hidup kita ni sebagai panduan, sebagai pimpinan, sebagai petunjuk ke arah jalan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama, ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila orang beritahu, mu jangan jadi makhluk perusak, dia kata apa? No, nahnu muslihun, kamilah gerakan reformasi, gerakan nak membawa pembaharuan dalam masyarakat. Reformasi, sebenarnya reformasi ke reprobasi? Ini bahasa ni Allah Ta'ala guna dalam Quran. Kata-kata munafik di zaman dulu, muslih, kita tengok dalam kaum muslih maknanya orang yang membawa pembaharuan ataupun reformasi. Maka di sini ulama tadabbur kata, tulis kata-kata ulama, inna min a'zamil balwa, di antara bala besar yang menimpa ke atas seorang itu, an yuzayyina lil insanil fasad, benda buruk tapi kita rasa baik, benda punah kita rasa molek, hatta yara annahu islah, sehingga mereka rasakan mereka baik, mereka lah pembawa pembaharuan, sebenarnya mereka lah pembawa kerusakan. Orang nak ajak orang kepada Islam, orang nak ajak orang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan gerakan sunnah ahlus sunnah ni wal jamaah. Bila kita kata ahlus sunnah wal jamaah, kita kena kembali kepada apa? Kembali Quran dengan sunnah. Tapi ada pula orang marah, gerakan sunnah apa? Sunnah ni ikut apa yang dibuat oleh orang, bukan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan itu di antara yang kita bimbang, yuzayyin, tazyin, fara'ahu hasana, benda yang buruk dikosmetikkan nampak cantik. Ini yang kita bimbang sekali. Tengok ni, puak-puak munafik mengaku nahnu muslihun, kami pembawa pembaharuan, kami pembawa kemajuan, kami membawa tamadun, kami ini dengan penuh teorinya, dengan penuh formula, dengan penuh konspirasi, tapi sebenarnya mereka lah makhluk perusak di atas muka bumi. Kita kata wal'iyazbillah. Jadi para jemaah sekalian, jangan duk rasa betul saja kita ni. Tengok kiri kanan nak bercakap. Apa yang aku buat ni ada dalam hadis? Ada. Hadis sahih ke tidak? Sahih. Teruskan. Apa huraian ulama? Satu lagi. Yang pertama, hadis. Yang kedua, pastikan kesahihan. Hadis sahih, huraian ulama muktabar, itu penting. Kalau kita hadis sahih, patut kita pakai hurai ngotok kita, rusak agama ni dengan sebab kita. Jangan mengaku reformis. Jadi akhirnya dia ada hurai agama dengan otak dia, maka bukan reformasi tapi jadi reprobasi. Na'udzubillah. Jadi maka kata di Allah Ta'ala sebut ini, annahu laisa kullu man idda'a syai'an, bukan apa yang orang mendakwa sesuatu yusad yakfi dakwah. Kita kata betul tu, awaklah gerakan pembaharuan, awaklah gerakan ni. Jadi sebab kita kena tengok apa yang dia buat. Munafik mengaku inna nahnu muslihun, Allah Ta'ala bidas, ala innahum mufsidun. Tuhan kata tak, sebenarnya kamu ni golongan perusak. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsir dengan ayat tanda pelajar Suratul Fatir. Suratul Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah mereka yang diperhiaskan perbuatan buruk mereka, dia sangka baik.
fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberi petunjuk pada siapa dia kehendaki, dan yudhillu, menyesak siapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala beri petunjuk pada orang yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang, yang kita takut sekarang ini, iaitulah ini tandalah. Yang pertama tadi tazyin, ni nombor dua orang ni. Yang kedua bermula daripada annahu laisa kullu man idda'a. Terlupa bagi tahu nombor. Nombor dua tulis. Faedah yang kedua, bukan semua apa yang orang dakwa tu kita kena benarkan. Undur ke situ. Sebab dia kata muslihun, Allah kata mufsidun. Tak. Dan ayat ini ditafsir dengan ayat surah Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'amarihi fara'ahu hasanah fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allahu Akbar. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada apa? Daripada kita rasa betul hak kita tapi benarnya salah. Na'udzubillah. Kalau kita tahu salah betul-betul, senang kita ubah. Ni dak ni, rasa betul sebab orang tu buat, orang ni buat, orang tu buat, orang ni buat. Allahu Akbar. Maka kata di ulama tadabbur, masih lagi dalam faedah yang kedua, al-amalus sayyi qad yu'mil basirah. Amalan yang buruk itu ada kalanya membutakan mata. Fala yash'urul insan bil umuri zahirah. Karena itulah manusia tak sedar apa yang sebenarnya. Maka Allah kata-kata, ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Mereka sebenarnya makhluk perusak tapi mereka tak sedar, mereka tak tahu, mereka tak insaf, mereka tidak ingat. Allahu Akbar. Kita pergi kepada yang ketiga, an yuzkara lil mad'u. Kita kena peringatkan semua orang-orang yang kita dakwah, aminu kama amanan nas. Berimanlah sebagaimana imannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita kata kita ni kuat pada sahabat, berat kita. Kita nak buat benda-benda contohnya. Ni bila mari bulan Rabiul Awal, semua orang pakat nak beli gendang, nak bergendang kerana cinta Nabi. Kita tanya, adakah seperti ini, akhlak seperti ini dibuat oleh Nabi? Tak. Abu Bakar orang yang paling sayang pada Nabi, buat? Tak. Umar, tak. Menantu yang disayangi, Uthman, tak. Ali, tiba-tiba kita kata kita lebih sayang daripada mereka kepada Nabi? Tak. Jadi kita kena tengok, peringatkan bahawa aminu kama amanan nas. Kita beriman seperti mana yang berimannya manusia, iaitu apa yang dibuat oleh para nabi, oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi kita jangan cepat, jangan mudah gopoh. Kadang-kadang kita ni orang panggil duk berasa kita yang kena. Maka di sini kata di para ulama, annal hikmata kullal hikmah. Hikmat, kebijaksanaan, kebaikan itu iaitu al-iman billah, kita beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut syariatnya. Siapa dia lawan Allah, siapa dia tak ikut syariat Allah, siapa tak ikut sunnah Nabi, maka itulah safih, orang yang bodoh, orang yang tak cerdik. Masa tu Tuhan kata, wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Orang kata beriman dengan orang, dia kata kami beriman dengan orang bodoh. Sedapnya kata bodoh. Nah, baik, kita berpindah kepada yang keempat. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala mempermain-mainkan mereka. Nyaka di sini kata di para ulama, macam mana cara Tuhan nak mempermain? Adakah Tuhan ni bersifat dengan main-main dengan hamba dia? La. Allah Ta'ala, orang kata beri tali, kita nak kata apa ni? Kalau Kelantan kata pecuk. Pecuk ni kita beri tali, dia tarik macam pancing tu. Tak ikan duk tarik gitu. Kemudian disentak balik. Mana Allah Ta'ala beri pada munafik ini apa yang dia kata? Dia kata dia reformis muslihun, muslihun lah. Dia kata dia ni orang baik lah. Dia kata dia orang cerdik, sahabat-sahabat Nabi bodoh, cerdik lah. Tapi ingat Allah kata Allahu yastahzi'u bihim. Kemudian di akhirat esok Allah Ta'ala akan tarik semua apa yang kamu kata tadi. Kamu kata mu cerdik ya, kamu kata sahabat Nabi itu bodoh, tengok mereka duduk di mana. Kamu kata kamu muslih, pembawa kebaikan, tengok sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul beriman duduk di mana. Jadi Allah Ta'ala permain-mainkan mereka dengan mana Allah Ta'ala balas. Kena betul kepahaman. Allah Ta'ala balas mereka
dengan perbuatan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Itulah yang dikatakan istihza, yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala permain-main dengan mana Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala balas apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan. Jadi janganlah kita kata mudah-mudah gitu, tak adalah. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini mereka yang bodoh itu, yang tak cerdik itu, orang yang berniaga dengan perniagaan yang tak untung. Apa dia? Bila dia kufur, kepala modal dia hilang sama sekali, iaitulah mereka tak akan keluar lagi dari neraka. Mereka lah ahli neraka yang kekal selama-lama. Yang kelima, yang faedah yang kelima, para jemaah sekalian, al-jaza' wal iqab, balasan dan tindakan akan dikenakan ke atas semua orang-orang yang menukar perjalanan agama ini. Allah kata A, dia kata B. Nabi kata alif, dia kata ba. Jadi kita mengatakan orang munafik ini, dia mengaku dia reformis, muslih, Tuhan kata mufsid. Jadi semua perkara yang kerusakan ini berlaku ke atas orang-orang munafikin dan orang-orang yang seumpamanya. Maka para jemaah sekalian, sebagai kesimpulan, Allah Ta'ala sebut arba'atu anwa', empat keburukan munafikin. Kalau ada satu pun cukup dah, ni ada empat. Yang pertama, tulis, yang pertama, mukhada'atullah. Mereka cuba nak tipu Allah. Tipu orang pun tak baik, apa lagi tipu Tuhan. Nas'alullah. Jadi kalau tipu orang pun tak baik, dia tipu Allah. Bijak munafik ini, gedai sungguh orang kata nak tipu Tuhan. Satu. Yang kedua, sifat munafik al-ifsadu fil ardi bi isadil fitnah. Sifat munafik ini melakukan kerusakan atas bumi dengan menimbulkan fitnah, menimbulkan benda yang tidak baik. Tadwijul isya'ah, menyebar-nyebarkan berita-berita palsu. Jadi kita kadang-kadang kita nampak orang ini dulu jajah seluruh dunia, seluruh masyarakat, ceruk kampung, ceruk bandar, segala medium dia masuk belaka, duk tuduh orang tu orang jahat pada orang ini, tapi akhirnya terselah perbuatan jahat dia tu, dia yang jahat, orang yang dituduh itu maftun, difitnah. Jadi ini kerja munafik, tarwijul isya'at, nak menyebar-nyebarkan berita buruk dalam masyarakat supaya orang benci pada orang yang dia tak suka. Yang ketiga, sifat buruk mereka al-i'radu 'anil iman. Mereka meninggalkan keimanan yang jitu, keimanan yang murni. Mereka bagi pilih keburukan yang ada dalam kedudukan mereka. Yang keempat, at-taraddudu wal hirah fit tughyan. Mereka ini mereka yang sentiasa mengambil tindakan-tindakan yang taghut, yang melampaui batas, yang keluar daripada pemikiran yang waras, iaitulah dengan menuduh orang mukmin sebagai orang bodoh, menuduh para Nabi SAW dengan orang-orang Islam sebagai orang yang tak cerdik. Kita mengatakan orang yang kuat sangat mengaku cerdik itu orang lain bodoh. Ini ada simptom-simptom munafik. Coba nak menjauhkan orang dengan kita kata orang itu bodoh, kita cerdik. Jadi banyak juga orang ni, ramai juga ni orang-orang yang mengaku lagu ni. Nak semua orang lain itu bodoh belaka, hak cerdiknya dia. Kita mengatakan ini satu perkara yang berbahaya. Jauhilah sifat munafik dari sudut i'tiqad. Satu lagi semalam saya dah sebut, munafik amali juga wajib dijauhkan. Munafik amali ini munafik dari sudut perbuatan. Bila bercakap bohong, bila janji tak tunai, tabur janji sana sini tak tunai, bila diberi amanah, mendapat jawatan, mereka khianat kepada orang. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala ni kita kena ingat hikmah Allah Ta'ala. Orang yang nak sangat kepada jawatan contohnya, macam-macam dia buat dengan propaganda, dengan cerita-cerita palsu, tuduh orang ini, akhirnya mereka naik menerima jawatan yang dia nak. Jadi kita kena ingat, jawatan yang diambil itu bukan kerana Allah Ta'ala suka dengan dia, tapi Allah Ta'ala nak tunjuk apa yang kamu nak sangat tu, yang kamu duk dakwa sangat tu, yang kamu duk dakwa dengan muslih sangat, buat tengok sekarang mana muslih. Rupa-rupanya bukan muslih, mufsid, orang yang merusak. Maka naik tinggi orang supaya orang bawah lebih kenal, orang bawah lebih orang panggil lebih nampak apa yang mereka sebenarnya. Wal iyazubillah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada munafik, bersihkan amalan kami daripada riya, bersihkan lidah kami daripada bohong, bersihkan lidah kami daripada berduduk berjanji dengan orang tak itu pasal, bersihkanlah hati kami daripada membenci saudara Islam
yang ada bersama dengan kami ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.